Datuk Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam madani. Tan Sri Yang Dipertua. Saya teruskan. Baik. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua 22 ahli yang berhormat yang telah membahaskan RU ini yang telah diluluskan di Dewan Rakyat pada 30 November 2023 yang lalu. RU ini bukan saja mendapat perhatian dari kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara, bahkan juga daripada seluruh lapisan masyarakat termasuk golongan profesional, NGO, ibu bapa dan pelajar-pelajar sendiri. Ahli-ahli yang berhormat yang telah membahaskan RU ini termasuklah, kalau boleh saya bacakan namanya semua, yang berhormat Senator Dr. Lingus Warren, Senator Dr. Arman Azhar, Senator Datuk Kesavaras, Senator Datuk Johannes, Senator Datuk Dr. Ahmad Azam, Senator Dr. Hajah Wan Martina, Senator Datuk Dr. Azhar, Senator Datuk Seri Profesor Emeritus Dr. Awang, Senator Puan Rita Sarimah, Senator Datin Hajah Ros Suryati, Senator Tuan Haji Hussein, Senator Tuan Musaddak, Senator Datuk Razali, Senator Tuan Serwandi, Senator Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta, Senator Datuk Sri Hajah Zurainah, Senator Datuk Sivaraj, Senator Datuk Paul Igai, Senator Tuan Abun Sui Anyit, Senator Tuan Abdul Nik Aziz, Senator Tuan Amir Muhammad Ghazali, Senator Datuk Nuraini binti Idris. Hari ini saya akan menggulung dan menyentuh perkara-perkara yang dibangkitkan semasa perbahasan. Isu pertama yang dipertua adalah berkaitan dengan GEG, ya, Generational Endgame, generasi penamat rokok. Ya. YB Senator Datuk Johannes, YB Senator Dr. Hajah Martina, YB Senator Puan Rita Sarimah, YB Senator Datuk Razali, YB Senator Datuk Sivaraj, YB Senator Tuan Abun, dan YB Senator Tuan Amir telah membangkitkan isu-isu peruntukan GEG yang telah dikeluarkan daripada RUU. Yang Dipertua, pengguguran peruntukan generasi penamat atau GEG, Generational Endgame, dari rang undang-undang ini merupakan satu keputusan secara kolektif atau kebertanggungjawaban bersama oleh pihak kerajaan, pihak kabinet. Merujuk pandangan Jabatan Peguam Negara, terdapat isu ketidaksamarataan dan diskriminasi kedudukan undang-undang dalam peruntukan GEG dengan memberikan layanan yang berbeza terhadap seorang yang lahir sebelum 1 Januari 2007 berbanding dengan layanan terhadap orang yang lahir pada atau 1 Januari 2007. Oleh yang demikian, konsep GEG yang ingin dilaksanakan ini akan menyebabkan layanan yang berbeza terhadap dua kumpulan yang lahir pada tahun yang berbeza, tidak kiralah tahun apa yang ditetapkan. Oleh itu, pihak Jabatan Peguam Negara mempunyai pandangan bahawa peruntukan ini boleh dicabar di mahkamah kerana bercanggah dengan perkara 8 Perlembagaan Persekutuan. Walaupun betul ahli parlimen yang menggubal undang-undang ini dan menentukan polisi, namun pendapat dan nasihat Jabatan Peguam Negara haruslah diambil dalam penggubalan mana-mana undang-undang yang akan dibentangkan supaya tidak bercanggah dengan mana-mana undang-undang sedia ada, terutamanya Perlembagaan Persekutuan. Justru mengambil kira pandangan ini, KKM telah membuat tindakan susulan demi meneruskan pembentangan RUU ini. Ini kerana ia adalah sangat penting untuk RUU ini adalah sangat penting untuk menutup kelompangan atau lakuna dengan izin undang-undang yang sedia ada untuk memastikan terdapat kawal selia yang komprehensif menyeluruh terhadap semua produk merokok termasuk rokok elektronik atau vape, dan ia menjadi keutamaan dan perlu disegerakan. Yang Dipertua, pemantauan atau penguatkuasaan yang lebih ketat akan menjamin keberkesanan RUU ini dalam mengurangkan prevalence merokok sebagaimana yang telah dilaporkan di beberapa buah negara jiran, seumpama Singapura, Australia dan New Zealand.
Yang Berhormat Senator Datuk Razali telah meminta agar peruntukan GEG diperhalusi semula. Pihak KKM mengucapkan jutaan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Sebagai makluman pihak YB Senator, pihak KKM akan terus memastikan masalah merokok di kalangan remaja dan generasi yang lahir pada 1 Januari 2007 dan seterusnya dibendung. Sungguh pun peruntukan GEG digugurkan atas sebab yang telah saya nyatakan di atas. Pihak KKM akan melancarkan pelan advokasi 5 tahun yang menyasarkan saringan serta intervensi bagi golongan ini dan memastikan mereka terus tidak merokok. Program intervensi serta advokasi ini akan diteruskan di peringkat universiti dan di peringkat awam termasuklah tempat kerja workplace. Berdasarkan kajian onset of regular smoking before 21 and subsequent nicotine dependence and cessation behavior among US adult smokers oleh M. Ali et al. Pada tahun 2020, mereka yang mula merokok sebelum umur 20 tahun lebih cenderung menjadi perokok tegar. Justru sangat penting untuk early intervention dilakukan. Oleh itu, adalah penting untuk memastikan kanak-kanak dan remaja kekal tidak merokok sehingga mencapai umur 21 tahun kerana kemungkinan untuk mereka mula merokok selepas umur tersebut adalah sangat rendah. Pihak KKM yang akan memastikan penguatkuasaan berkaitan keboleh dapatan produk merokok dikawal ketat dengan kerjasama agensi penguatkuasaan yang lain. Banyak yang terlibat agensi yang lain. Pemantauan dan penilaian bagi RUU ini akan tetap dijalankan secara berterusan, berselanjar dan diperkukuhkan. Walaupun peruntukan GEG tidak dimasukkan dalam RUU ini, Senator, ini tidak bermaksud KKM memandang ringan masalah merokok di negara ini. Sebaliknya akan terus mempergiatkan aktiviti-aktiviti advokasi pencegahan merokok dan insya-Allah pada waktu dan yang lebih wajar, lebih sesuai kita akan kembali menziarahi isu ini. Kedua, kelompangan undang-undang. YB Senator Datuk Sivaraj ada bertanya bagaimana RUU ini boleh menutup kelompangan undang-undang sedia ada. Ingin saya perjelaskan di sini yang bahawa boleh mencelah. Sila. Tadi sebut tentang GEG, tapi walaupun ada istilah yang lain, cuma saya nak tanya sikit, kalau dalam Islam aurat daripada kanak-kanak sampai ke mukallaf ringan, lepas mukallaf tu betul. Tapi kita ni nampak terbalik. Minta komen Datuk Seri Menteri. Point of order. Ketika bertanya, Menteri kena duduk. Oh ya. Terima kasih. Terima kasih. Takkan dia tak tahu. Sudah. Ingat kependek saja. Sila. Ya, saya mengambil faham itu. Mungkin saya memohon untuk kita berbahas dengan lebih teliti perkara-perkara yang nak kita kiaskan supaya ia tidak menjadi kias ma'al farik ataupun kias yang tidak tepat dari sudut illah, dari sudut sebab dan hukumnya. Jadi ini saya kira bukan tempat dan pentasnya untuk saya memberi komentar kepada kias yang dibuat tadi. Walaupun tidak disebut kias, tetapi itu mengambil metodologi kias sebenarnya. Jadi saya mohon bahawa kita cari pentas yang lebih baik, kita adakan wacana untuk kita perbahaskan perkara itu. Mohon maaf, Senator. Boleh teruskan yang di-Pertua? Kelompangan undang-undang. YB Senator, maaf saya teruskan ya. YB Senator Datuk Sivaraj ada bertanya bagaimana RUU ini boleh menutup kelompangan undang-undang sedia ada. Ingin saya perjelaskan di sini bahawa dengan menguatkuasakan cecair rokok elektronik melalui definisi bahan rokok dalam RUU ini, kelompangan sedia ada dapat dikawal. Sebagaimana yang kita sedia maklum, semua produk tembakau telah pun dikawal di bawah peraturan kawalan hasil tembakau 2004 PPKHT yang sedia ada juga 2004 bermula 2004 dahulu. Kawalan ini adalah termasuk kawalan penjualan, pembungkusan dan larangan pengiklanan serta promosi. RUU ini telah memperluaskan, this is the additional dimension of it, ya, dengan izin RUU ini telah memperluaskan kawalan kepada semua jenis produk termasuk terkini ya, adalah produk cecair rokok elektronik. Dengan adanya RUU ini, kelompangan seperti pengiklanan yang berleluasa, pembungkusan yang menarik perhatian kanak-kanak dapat dikuatkuasakan. Ini menjadi cabaran ya, menjadi satu yang sangat diminati dan tarikan yang sangat teruji kanak-kanak. Pada masa yang sama, kawalan yang dibuat di bawah RUU ini adalah lebih komprehensif.
berbanding peraturan PPKHT itu, ya 2004 itu. RU ini bukan saja mengawal semua jenis produk merokok berasaskan tembakau seperti rokok cerut dan tembakau lerai, malah produk merokok baru seperti yang saya sebutkan, rokok elektronik atau vape dan produk pengganti tembakau juga akan turut dikawal di bawah RUU ini. Selain itu, terdapat 4 peruntukan baru dalam RUU ini yang tidak ada dalam PPKHT. Di antara lainnya, kawalan pendaftaran produk. Itu pertama, kawalan pendaftaran produk. Maka semua produk-produk rokok dan juga vape akan diberikan masa tertentu, kurang lebih 6 bulan untuk mendapat pendaftaran yang semua mesti didaftarkan. Ya, mungkin ada yang bertanya, apakah sebelum ini belum ada pendaftaran? Ya begitu, pada sifatnya di bawah PPKHT tidak ditetapkan pendaftaran itu satu kemestian dan kewajipan. Maka dengan kata lain, this piece of legislation, perundangan ini akan menuntut dan menjadikan wajib semua kawalan pendaftaran produk dalam peruntukan ini, dalam RUU ini, adalah persoalan pertama tadi. Peruntukan baru dalam ini yang tidak ada dalam peruntukan yang PPKHT itu adalah pertama yang saya sebutkan tadi adalah kawalan pendaftaran produk. Kedua, larangan pengiklanan. Ketiga, penjualan produk merokok tiruan, serta situasi acute dan critical ini yang telah saya bahaskan semalam. Andainya berlaku satu keadaan medical emergencies, boleh ada peruntukan untuk memastikan ia ditangani dengan segera. Kawalan-kawalan ini bertujuan mengurangkan kebolehdapatan dan penggunaan produk-produk merokok dalam kalangan masyarakat. Ketiga, yang betul, isu penguatkuasaan. Sangat penting isu penguatkuasaan ini. Kita boleh menggubal dan legislate apapun perundangan, tetapi ia perlu juga bukan saja constitutionality, tapi enforceability itu juga adalah penting. Mampukah ia dilaksanakan? Itu akan menentukan kejayaan sebuah legislation ataupun apapun perundangan yang kita gubal. Menyentuh isu penguatkuasaan yang dibangkitkan oleh YB Linggeswaran, sehingga kini terdapat seramai 5,766 orang pegawai diberi kuasa. 5,766 orang pegawai diberi kuasa PKD di bawah KKM. Selain itu, KKM juga telah menjalankan proses penurunan kuasa, handing down power, proses penurunan kuasa kepada seramai 95 orang PKD daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL, 77 orang daripada kumpulan Sunway dan 17 orang dalam kampus UiTM Sungai Buloh. Saya boleh menerima dan mengiktiraf bahawa berbanding dengan tugasan besar pelaksanaan ini dengan legislation ini, pastinya kami dalam KKN dan juga is a whole of society, a whole of government approach, maka perlu kita semak, review dan appraise keperluan dari sudut capacity dan dari sudut keupayaan PKD ataupun pegawai diberi kuasa itu supaya dapat kita laksanakan penguatkuasaan itu dengan baik. Sebagaimana peruntukan di bawah Akta Makanan 1983, di bawah pasal 24 hari ini juga Menteri mempunyai kuasa untuk melantik mana-mana orang yang layak sebagai pegawai diberi kuasa. Itu dengan kata lain adalah administratif, tidak perlu kita masukkan dalam legislation ini. Bagi pertanyaan berkaitan lantikan pembantu kesihatan awam, ini ditanya oleh juga YB Senator Linggeswaran. Bagi pertanyaan berkaitan lantikan pembantu kesihatan awam yang telah tamat latihan mulai 2020, semua pelatih peningkatan secara lantikan PSL tersebut telah dilantik sebagai penolong pegawai kesihatan persekitaran PPKP, iaitu seramai 69 orang. Manakala baki 70 orang lagi akan dilantik pada tahun 2024, tahun depan, berdasarkan kekosongan jawatan. Pegawai ini juga akan dilantik sebagai pegawai diberi kuasa, PKD. Itu jawapannya, Senator. Saya ingin menjawab soalan YB Senator Dr. Johannes berkaitan isu kuasa yang luas dan KKM perlu menubuhkan jawatan kuasa khas bagi memantau aktiviti penguatkuasaan ini. Selalunya adalah satu kekhawatiran
Apakah akan ada abuse dan sebagainya. Itu adalah satu yang penting, ya, perlu diperhatikan. Jawapan saya di sini, di bawah pasal 24(1)(1) RUU, pegawai diberi kuasa adalah mana-mana orang yang dilantik oleh Menteri Kesihatan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti penguatkuasaan berkaitan RUU ini. Pegawai diberi kuasa menjalankan tugas mengikut garis panduan penguatkuasaan yang ditetapkan oleh KKM. Aktiviti penguatkuasaan oleh pegawai diberi kuasa juga dipantau dan diselia dari masa ke semasa. Pegawai diberi kuasa juga tertakluk kepada undang-undang lain yang berkuat kuasa semasa menjalankan tugas seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, itu sangat penting, ya, SPRM, dan sebarang aduan yang melibatkan aktiviti penguatkuasaan yang melibatkan integriti. PKD akan disiasat untuk pengesahan dan tindakan lanjut, ya. Semua PKD yang dilantik juga diberi kad, ya, perakuan kuasa untuk tujuan identifikasi semasa menjalankan aktiviti penguatkuasaan. Ini bagi mengelakkan penyamaran dan penyalahgunaan kuasa oleh pihak-pihak yang tidak berkaitan. Selain itu, pemakaian kamera badan ataupun body camera dengan izin untuk kegunaan penguatkuasaan semasa operasi penguatkuasaan perundangan kesihatan awam seperti Akta Makanan 1983 dan Akta Pemusnah Serangga Pembawa Penyakit 1975 telah dilaksanakan sejak Disember tahun 2020, ya, ini di agent provocateur, ya. Dengan pemakaian body camera ini, image dan profesionalism pegawai penguatkuasaan Kementerian Kesihatan insya-Allah akan dapat kita pastikan dan kita kekalkan. Aktiviti pemeriksaan premis, serbuan dan siasatan merupakan antara aktiviti yang penting dalam tugasan penguatkuasaan. Aktiviti ini memerlukan tahap profesionalisme yang tinggi oleh anggota-anggota penguatkuasaan dan sangat terdedah kepada pelbagai risiko, kind of moral hazard, ya, oleh yang termasuk juga, ya, perkara yang seperti itu. Oleh yang demikian, dengan pemakaian body camera ini, anggota penguatkuasa berisiko ditohmah dan difitnah dengan pelbagai tuduhan, mesti mempunyai pembelaan atau bukti balas yang sewajarnya. Image dan profesionalisme pegawai penguatkuasaan di program kesihatan awam Kementerian Kesihatan di mata awam perlu kita pertingkatkan. Pihak KKM mengambil maklum akan cadangan YB Senator Johannes untuk menubuhkan satu kejawatan kuasa bagi membuat pemantauan penguatkuasaan. Sebagai makluman YB Senator, pihak KKM telah pun menjalankan beberapa perbincangan bersama pihak agensi penguatkuasaan yang lain seperti Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI, Kementerian Perdagangan dan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN, Kementerian Perdagangan dan Komoditi, Kementerian Dalam Negeri KDN, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT, Jabatan Kastam Diraja, Polis Diraja Malaysia, Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara, ya, LKTN, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, Perbadanan Harta Intelek Malaysia, Lembaga Hasil Dalam Negeri, Jabatan Standard Malaysia, Jabatan Khemah Malaysia, dan perkara ini akan kami teruskan. Ya. Ini juga menjawab persoalan daripada Senator Dr. Hajah Wan Martina berkaitan langkah-langkah KKM untuk memastikan peruntukan-peruntukan dalam RUU ini dipatuhi dan aktiviti diperkukuhkan dengan adanya kerjasama daripada agensi yang saya sebutkan sebentar tadi. Ya. Keempat, libat urus industri. Menjawab persoalan oleh YB Senator, ya, Dr. Arman Azhar berkaitan libat urus bersama pihak industri, ya. Pihak KKM telah pun menjalankan sebanyak 121 libat urus, ya, bersama badan-badan bukan kerajaan, pihak industri serta pihak berkepentingan, ya, pemegang kepentingan yang lain seperti kementerian dan agensi penguatkuasaan terlibat. Semasa sesi tersebut, dasar bagi pengawalan setiap produk merokok telah pun kita terangkan, ya, dan kita bahaskan bersama. Kawalan ini akan diperincikan di bawah peraturan-peraturan di bawah RUU ini. Pihak KKM akan terus mengadakan sesi libat urus ini bagi memastikan peraturan yang akan digubal merangkumi isu-isu semasa berkaitan merokok. Kelima, isu pengiklanan. Ini penting. Menjawab persoalan YB Senator Datuk Kisah Baras, sangat menarik perbahasan beliau. Berkaitan isu pengiklanan, hak keadilan berkaitan isu merokok yang dikaitkan dengan termasuk memegang atau mempunyai kawalan ke atas apa-apa produk tembakau, ya, adegan-adegan tertentu dalam perfilman akan menyebabkan kesukaran untuk dibuktikan dengan pasal 7, ini pasal larangan
pengiklanan produk tembakau dan sebagainya. Contoh yang diberikan oleh ahli yang berhormat YB Senator Datuk Kisah Badas dan juga Datuk Kisah Badas utamanya berkaitan babak di dalam filem apabila perbuatan memegang rokok yang tidak bernyala adalah penggambaran satu bentuk advertisement ataupun pengiklanan yang dimaksudkan di bawah pasal 7 atau Senator ya. Itu yang dibahaskan dan mau diambil perhitungan pertimbangan oleh KKM. Beban pembuktian untuk membuktikan niat itu dimaksudkan untuk mempromosikan perbuatan merokok jika dengan itu fokusnya lebih kepada perbuatan merokok daripada niat asal untuk tujuan yang lain ya. Maka inference yang boleh diwujudkan adalah bermaksud bagi tujuan merokok, namun di pihak pembelaan masih boleh diberikan ruang untuk menunjukkan bahawa mereka tidak berniat atau mereka berniat sebaliknya. Jadi walau bagaimanapun ia bergantung kepada fakta setiap case by case basis kerana ia bergantung kepada niat pelaku. Jadi this is a very satu daerah, satu domain yang masih lagi boleh diperhalusi dan dipertikaikan. Ada yang mungkin segera mengatakan this is a kind of a over what you call as overkill ke ataupun dan sebabnya ia adalah very commercial driven dan tetapi apapun saya setuju dengan Senator supaya perkara ini boleh kita perhalusi lagi dan kita ada benchmarking negara-negara lain yang membuat beberapa penjelasan ketika adegan-adegan itu berlaku. Dia punya penjelasannya sebagai subtitle dan sebagainya. Jadi saya kira KKM juga ingin menerangkan bahawa penekanan ini diberikan agar semua agensi termasuk FINAS, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional yang menguruskan, menyaring dan atau meluluskan filem atau iklan hendaklah mematuhi perundangan yang ditetapkan ya. KKM akan bekerjasama dengan agensi-agensi berkaitan termasuk FINAS bagi memastikan pelaksanaan RU ini dipatuhi. Itu Senator ya. Please take note bagaimana kita mitigate this ya, antara satu yang bersifat over regulation ataupun overkill dan berbanding satu yang digunakan sebagai cara untuk mempromosi mengiklan rokok-rokok mereka, their brands whatever. Keenam, isu denda yang rendah dibangkit oleh Datuk Johannes sekali lagi telah mengulas berkaitan dengan denda yang rendah di bawah pasal 10, 11, 12, 13 dan 14. Wabi Senator mencadangkan agar denda bagi kesalahan pertubuhan perbadanan dinaikkan kepada maksimum 1 juta. Ya. Sebagai makluman YB Senator, penetapan denda yang ditetapkan di bawah RU ini adalah berkadar atau berdasarkan kepada kadar denda semasa berbanding dengan nilai denda yang diperuntukkan dalam akta lain yang sedang berkuat kuasa. So ada sikit comparative, benchmarking sikit ya. Perbandingan kadar denda ini adalah berpatutan dengan keadaan semasa. Maka dengan kata lain, ia tertakluk kepada review, tertakluk kepada pertimbangan constant reappraisal ya, from time to time ya, dengan izin. Sebagaimana makluman YB Senator, penetapan denda yang ditetapkan di bawah RU ini adalah berdasarkan beberapa faktor ya. Antara lainnya adalah dengan membuat perbandingan kadar denda di bawah undang-undang sedia ada, yakni PPKHT itu 2004 serta perbandingan dengan lain-lain akta berkaitan yang termasuk berbandingan akta-akta yang lain termasuk akta perubatan tradisional dan komplementari ya. Ini juga adalah penting untuk berlaku ya, justice, keadilan, equity ya. Semua itu adalah mengambil diperhitungkan ya, dan peraturan-peraturan irigasi makanan dan sebagainya. Selain daripada itu, denda yang dikenakan juga dibuat perbandingan perkadaan di antara jumlah denda dan jumlah ataupun tempoh hukuman penjara. Itu mesti dibalancekan antara denda dan juga hukuman penjara. Jumlah denda yang ditetapkan ini telah dibincangkan semasa Jawatankuasa Pilihan Khas Kesihatan 2022 di mana saya pengurusinya. Ya, perkara ini banyak kita perbincangkan dan ini ya 2022 dan 2023 juga sesi itu pun yang saya pengurusi itu kita juga berbahaskan perkara ini. Saya kira sudah sangat kita telitikan ya. 7, keberkesanan RU dalam mengawal tabiat merokok.
satu yang sangat baik untuk kita bukan saja buat gubal undang-undang tapi memastikan keberkesanannya, outcome-nya. YB Senator Datuk Johannes dan YB Senator Datin Hajah Ros Suryati telah bertanya berkaitan mekanisme dan peranan yang perlu dimainkan oleh KKM dalam memastikan keberkesanan RU ini demi memastikan Malaysia dapat melahirkan generasi yang bebas rokok dan tanpa sebarang bentuk amal merokok. Bagi mengawal tabiat merokok, selain daripada kawalan dalam bentuk undang-undang, KKM telah merangka dan akan melaksanakan plan 5 tahun memfokuskan aktiviti pendidikan kesihatan, melibatkan advokasi dan pencegahan merokok yang melindungi generasi muda agar mereka kekal tidak merokok. Ya, saya sebutkan lebih awal tadi, adanya mereka dapat kita intervensi awal, keberengkalian untuk mereka pick up that habit adalah sangat jauh. So it's a remote satu keberengkalian yang jauh ataupun yang tidak wajar ataupun yang tidak menasabah. Tapi kalau dibiarkan, then they will pick up that habits. KKM juga akan mengukuhkan aktiviti-aktiviti intervensi bagi membantu mereka yang telah merokok untuk berhenti merokok. This is our cessation plan, smoking cessation clinics dan sebagainya. Pelbagai pihak seperti badan bukan kerajaan, badan profesional, guru dan ibu bapa juga turut terlibat dalam pelaksanaan ini. So it's a whole of society. Sebab itu kita tekankan, undang-undang satu hal, tetapi andainya ia tidak diambil pertanggungjawaban society, especially parent, ia tidak mengambil ownership untuk memastikan health and safety of anak-anak, maka kita bolehlah buat pelbagai undang-undang, tetapi ia akan terus dilangkari. Dan itu juga saya ingat ada senator yang menyebutkan tentang persoalan teladan dan bermula di sini di the August House of the Parliament, both Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Kita mesti menunjukkan contoh dan teladan yang baik. Antara aktiviti advokasi dan pencegahan tabiat merokok yang telah dilaksanakan dan diteruskan oleh KKM adalah termasuk satu, menjalankan aktiviti advokasi melalui program sisipan dan juga kelab-kelab yang sedia ada di sekolah serta melibatkan Persatuan Ibu Bapa Guru PIBG. Kedua, memperkasakan badan sukarelawan dan kelab sedia ada dalam menjalankan advokasi di IPT. Ketiga, memperkasakan badan sukarelawan dan kelab belia dalam menjalankan advokasi di persekitaran awam. Sangat penting semua ini. It's the whole of society approach sekarang ini. Melaksanakan inisiatif rumah bebas asap rokok. Ini sangat penting bermula dari rumah kita. Di bawah program komunikatif sehat pembina negara KOSPEN bagi memastikan persekitaran komuniti tersebut bebas dari asap rokok basi, asap wap dan produk merokok yang lain. This is the passive smoker yang menjadi mangsa dan victims. Akhirnya kelima, promosi melalui pelbagai media dan aktiviti secara komprehensif kepada kumpulan sasar dilaksanakan secara kolaborasi dengan rakan strategik. Agensi, institusi awam dan swasta, sukarelawan, pertubuhan bukan kerajaan, pengamal media dan ejen dalam komuniti bagi memastikan pembudayaan hidup sehat dan kelestarian persekitaran yang menyokong kesejahteraan kesihatan selari dengan trust satu di bawah Agenda Nasional Malaysia Sihat atau MS, iaitu promosi pembudayaan hidup sihat. Itu di mana this is the journey, itulah juga yang mahu kita wujudkan dan mahu kita budayakan dalam negara madani di bawah kerajaan madani ini. 8. Pengguguran peruntukan laporan berkala. Ini ada dibangkitkan oleh Senator Dr. Hajah Wan Martina menunjukkan bahawa senator sangat peka dan telah pun membaca kedua-dua DR 25-2023 dan DR 42-2023. Kita akan dapati bahawa DR 42-2023 itu tidak ada peruntukan ini. Menjawab persoalan YB Senator Hajah Wan Martina terkait keputusan KKM menggugurkan fasal yang berkaitan laporan berkala, saya ingin sebutkan di sini, memang diakui telah dimasukkan dalam RUU sebelum ini. Ini DR 25/2023. Fasal ini dimasukkan bertujuan untuk melihat keberkesanan pelaksanaan larangan merokok dan membeli larangan merokok dan membeli bagi generasi penamat rokok, iaitu generasi yang lahir 1 Januari 2007 dan seterusnya. Maka
ia adalah untuk bertujuan membuat pemantauan berkala, ya, memandangkan peruntukan GEG merupakan peruntukan baru, satu legislation yang baru. Maka keperluan untuk diberikan periodical review itu adalah peruntukan yang baik. Andainya kalau GEG itu berada dalam RUU ini. Tetapi ketika ia tidak, betul, dia tidak ada keperluan urgent yang menekan di situ. Apapun kita masih lagi boleh membuat penilaian itu. Yang betul. Memandangkan peruntukan ini telah digugurkan, maka tiada keperluan untuk pasal ini dimasukkan. Jadi it's a knock-on effect, kesan, ya, kepada bila tidak ada GEG, jadi peruntukan ini kita gugurkan. Namun begitu, pihak KKM akan terus membuat pemantauan berkaitan kesan merokok, terutama dalam kalangan kanak-kanak dan remaja melalui kajian tinjauan mobiliti kebangsaan ataupun mana-mana kajian dengan kerjasama pihak universiti tempatan dan antarabangsa. Ya. Pihak KKM juga akan memantau kesan sampingan termasuk kejadian penyakit EVALI, ya, melalui arahan notifikasi yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan pada 9 Jun 2022. Dengan wujudnya sistem pemantauan, jadi walaupun tidak ada periodical, lebih penting adalah the constant apa dipanggil sebagai agility ataupun ya, sentiasa kita memantau, ya, continuously, ya, surveillance itu lebih penting, ya, daripada pemantauan periodical itu, kerana KKM akan dapat melihat trend kes EVALI atau penyakit yang berkaitan merokok termasuk mengisap vape dan pelayanan semula dalam pelaksanaan ini dan penguatkuasaan RUU ini, ya. Jadi itu adalah penting, ya, supaya cases of acute lung injury ataupun apa yang dikatakan sebagai EVALI itu, ya, patologinya apanya sentiasa dipantau, ya, oleh KKM. Kesembilan, isu kawalan produk merokok. Isu kawalan produk merokok berkenaan soalan YB Senator Dato' Dr. Ahmad Azam, ya, terdapat di pasaran jenis rokok elektronik yang menggunakan rokok dan dipanaskan dengan menggunakan peralatan tertentu. YB Senator juga meminta supaya menjelaskan sama ada ia dikawal di bawah RUU ini. Ringkasnya, tegasnya, makluman YB Senator, semua jenis produk merokok sebagaimana yang dinyatakan oleh YB Senator, ia telah dimasukkan dalam RUU ini. So this is a very comprehensive stand-alone, ya, berdiri sendiri, tidak ada perlu mana-mana akta yang lain untuk mengawal selia produk-produk merokok, termasuk vape. Kesepuluh, isu larangan merokok. Berkaitan isu yang dibangkitkan oleh YB Senator Datuk Seri Profesor Emeritus Dr. Awang dan juga YB Senator Rita Sarimah, ya, berkaitan isu merokok di tempat larangan yang telah diwartakan, sebagaimana makluman KKM masih dan terus mempergiatkan aktiviti penguatkuasaan larangan merokok di semua tempat makanan. Ini mungkin saya sikit sebanyak ada kaitan, ya, ketika saya meletakkan larangan merokok 2018 dalam, ya, kerajaan pertama Pakatan, ya, adalah untuk memperluaskan larangan merokok di tempat-tempat makanan awam itu, ya. Jadi pelaksanaan aktiviti pengawasan ini adalah berdasarkan peraturan 11/1 peraturan kawalan hasil tembakau PPKHT 2004 yang akan diteruskan, ya, di bawah pasal 16 RUU ini. Jadi kalau boleh saya sebutkan, PPKHT itu merupakan peraturan-peraturan dan sebagai besar peraturan-peraturan itu dimasukkan incorporated dalam RUU ini, ya. Jadi selagi yang ini belum berkuat kuasa, yang lama itu masih lagi status quo, berkuat kuasa untuk memantau dan mengawal selia hal-hal produk merokok ini, betul, ya. Jadi still valid ataupun still binding, ya. Ini adalah selaras dengan komitmen Malaysia kepada artikel 8 WHO Framework Convention on Tobacco Control, WHO FCTC, bertujuan untuk melindungi orang awam daripada bahaya asap rokok dan produk merokok yang lain. Begitu juga dengan penguatkuasaan larangan penjualan, pembelian dan penggunaan produk merokok oleh orang belum dewasa, OBD, ya. KKM memandang serius tentang perkara ini. Penguatkuasaan sedia ada melalui peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau PPKHT 2004 akan diteruskan, ya, melalui kaedah pembuktian kad pengenalan diri contohnya. Menerusi pasal 13 dan 17 di bawah RUU ini juga memperuntukkan kawalan bagi penjualan kesalahan merokok terhadap orang belum dewasa. Di antara mekanisme yang
pentingnya mekanisme bagi membantu aktiviti penguasaan larangan merokok, KKM telah memperkenalkan talian aduan merokok sejak tahun 2019 lagi dan masih aktif sehingga kini. Aduan yang diterima daripada aplikasi WhatsApp telah dikumpul, dianalisa dan disalurkan kepada Jabatan Kesihatan Negeri untuk tindakan selanjutnya. 11. Larangan penjualan produk merokok. Menjawab soalan YB Senator Datuk Seri Hajah Zurainah yang bertanyakan tentang pengiklanan, promosi dan penjualan produk merokok melalui vending machine dan secara dalam talian online. Perkara ini akan diperincikan ya, dan online ya. Perkara ini saya tegaskan akan kita perincikan dalam peraturan berkaitan setelah peraturan-peraturan yang berkaitan setelah RU ini diluluskan kelak. Ini adalah perkara yang tidak disebut dalam the substantive law perundangan itu, tetapi adalah kuasa Menteri dan KKM untuk menurunkan dan mencerakinkan peraturan-peraturan seperti mana PPKHT itu adalah cerakinan daripada akta makanan. Ya. Lagi panjang ya, Oman? Panjang lagi itu. Saya baru hampir 3/4 lagi. Betul, boleh saya 3/4. ya, banyak lagi mungkin dalam 5-6 muka lagi. Yang itu kalau boleh diberikan secara Berapa bertulis. minit Anda boleh habis? Ya, itu. Berapa minit boleh habis? Saya kalau laju macam kereta api mungkin dapat dalam 5 minit, 10 minit. 5 minit.